Assalamualaikum semua, apa khabar? Semua sihat? Ustazah harap semua sihat dan masih bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk subjek Pendidikan Islam tahun 4. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah yang bertajuk Mari Bersuci. Sebelum kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah-tangan membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, di akhir video ini nanti, Ustazah harap awak dapat yang pertama, menjelaskan pengertian najis. Yang kedua, menjelaskan bahagian dan jenis najis. Yang ketiga, cara-cara bersuci daripada najis. Okey, ini adalah 3 perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang pertama iaitu pengertian najis. Okey, kita mesti nak tahu kan najis tu apa? Okey. Baik. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Contohnya apa? Contohnya ialah tahi dan juga darah. Sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang kedua iaitu bahagian dan jenis-jenis najis. Sekarang Ustazah akan jelaskan mengenai bahagian-bahagian najis. Bahagian-bahagian najis ada 3. Yang pertama ialah najis mukhafafah ataupun najis ringan. Yang kedua ialah najis mutawassitah ataupun najis sederhana. Dan yang terakhir, yang ketiga, najis mughalazah, iaitu najis berat. Ini adalah 3 jenis najis ataupun 3 bahagian najis yang kita akan pelajari pada hari ini. Najis mukhafafah ialah air kencing kanak-kanak Najis mukhafafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Jadi, untuk najis mukhafafah ni, cara nak senang ingat ialah awak kena ingat 3 poin penting. Yang pertama, kanak-kanak lelaki. Yang kedua, umurnya berapa? 2 tahun ke bawah. Makan apa? Minum apa? Minum susu ibunya sahaja. Itu macam mana cara nak ingat ataupun nak tahu najis mukhafafah. Ustazah, saya ada adik, umur dia 1 tahun. Dia minum susu ibu je. Jadi, air kencingnya tu dikira najis mukhafafah ke? Tak. Air kencing kanak-kanak perempuan 2 tahun ke bawah bukan najis mukhafafah, tetapi najis mutawassitah. Okey, pada najis mutawassitah. Najis mutawassitah ialah najis selain daripada najis mughalazah dan najis mukhafafah. Contohnya apa? Contohnya ialah muntah, tahi dan darah. Okey, 3-3 ni adalah antara contoh najis mutawassitah. Baik, kepada najis mughalazah. Najis mughalazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing, air liur dan darah. Okay, untuk najis mughalazah, ingat, najis mughalazah ni kan najis berat, jadi
Apa dia? Ada dua je, anjing dan juga babi. Apa-apa yang berkaitan dengan dua ni, air kencing anjing, tahi anjing, tahi babi, air liur dia, darah babi, darah anjing, itu semua dalam kategori najis mughalazah. Kita pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu cara-cara membersihkan najis. Najis apa? Kita akan pergi kepada najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughalazah. Kita pergi najis mukhaffafah. Macam mana? Kita pergi yang pertama, iaitu najis mukhaffafah. Macam mana kita nak bersihkan air kencing adik kita ni? Adik kita dah kencing dekat baju kita. Macam mana kita nak bersihkan? Okey. Yang pertama ialah renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Okey, renjiskan air mutlak tu. Okey, itu caranya. Jadi sekarang Ustazah akan tunjukkan video macam mana nak bersihkan najis mukhaffafah. Sekiranya pakaian anda terkena najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Cara membersihkannya ialah dengan mengambil air yang suci dan bersih, kemudian renjiskan di tempat yang terkena najis dengan rata. Kemudian keringkan pakaian tersebut dan anda boleh menggunakannya seperti biasa dengan yakin. Kita tahu kan najis mutawassitah ni macam muntah, darah, tahi kan. Okay, contoh misal katalah tangan awak berdarah kan. Macam mana nak bersihkan? Macam mana? Okay. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan juga rasa. Okay. Bersihkan, hilangkan dulu najis tu. Lepas tu bersihkan dengan air mutlak. Sekarang saya tunjukkan video macam mana cara untuk membersihkan najis mutawassitah. Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawassitah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan yang pertama, hilangkan najis tersebut. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa buang-buang. Membersihkan najis mughalazah. Macam mana caranya? Okay, yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Dan yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Okay, untuk najis mughalazah, air tanah digunakan. Macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok video macam mana nak bersihkan najis mughalazah. Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mughalazah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Yang ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali.
sekarang kasut anda telah suci daripada najis mughalladhah. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini mengenai mari bersuci. Ustazah harap awak faham apa itu najis, bahagian dan jenis-jenis najis serta cara menyucikan najis. Terima kasih Ustazah ucapkan kerana menonton video sehingga akhir. Jika ada soalan berkaitan, boleh WhatsApp Ustazah untuk tanya. Jangan lupa untuk siapkan modul muka surat 16 dan 17, lakukan latihan ulum 3 dan ulum 4. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang.